Apabila memperkatakan mengenai zaman kegemilangan Islam, sumbangan Turki tidak dapat dinafikan. Sejarah keagungan Islam di Bumi Anbiya itu bermula pada kurun ke-11 Masihi dengan penyebaran syiar Islam di Anatolia Timur oleh Empire Seljuk. Legasinya kemudian diteruskan oleh Kerajaan Uthmaniyah pada 1299 Masihi. Wartawan Amin Husani Hafizi melawat Turki berburu ini bagi menyingkap warisan perjuangan Rasulullah di Bumi Anatolia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mafhumnya, Konstantinopel akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Rasulullah bersabda demikian ketika menggali parit Perang Khandaq atau Perang Ahzab pada tahun ke-5 Hijrah pada 627 Masihi. Cita-cita Rasulullah itu tersemat di dada para sahabat yang ada bersama baginda, termasuk Abu Ayyub Al-Ansari yang jasadnya kini bersemadi di perkuburan Ayub Sultan di pinggir kota Konstantinopel berhadapan Laut Golden Horn. Di sini jugalah ditempatkan jasad almarhum Ahmad Ammar bin Ahmad Azam, rakyat Malaysia pertama yang diberi penghormatan untuk disemadikan di perkuburan Ayub Sultan. Tanah perkuburan ini juga menempatkan lebih 60 jasad para sahabat Nabi, Aulia dan Panglima Tentera Uthmaniyah. Pada 1453 Masihi, tentera Islam akhirnya berjaya menawan Konstantinopel selepas 5 kali mencuba, iaitu 2 kali oleh Kerajaan Umayyah, sekali oleh tentera Abbasiyah dan 2 serangan oleh tentera Uthmaniyah. Pada pagi 22 April 1453, di bawah kepimpinan Khalifah Uthmaniyah ke-7, Sultan Muhammad Al-Fatih, akhirnya kerajaan Byzantine rebah ke bumi. Bermula daripada tarikh itu, laungan azan berkumandang di langit Konstantinopel yang kemudian ditukar namanya ke Istanbul, sebuah bandaraya moden dengan pelbagai tarikan pelancong. Istanbul juga mempunyai lebih 80,000 masjid. Daripada hampir 14 juta penduduknya, 99% beragama Islam. Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO turut mengiktiraf Istanbul sebagai tapak warisan dunia. Adam cebirde taşır, senin gibi güzeli, senin gibi gelini. Menurut pengarah Fakulti Sosiologi Universiti Istanbul Sehir, Profesor Dr. Nurullah Ardish, penawanan Istanbul menandakan bermulanya keagungan pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Di bawah pentadbiran Khalifah Uthmaniyah, budaya, ilmu dan ketamadunan mula berkembang di seluruh pelosok dunia Islam. Malah Islam dan Turki turut muncul sebagai satu kuasa politik dunia. So during much of its 600-year period, the Ottomans together with the Mughal Empire were one of the two great empires, right? But in the early 16th century, the Ottomans got also the title of the Caliph, as I said, the Great Caliph, in 1521. So the Ottoman sultans claimed the leadership, not just religious but also political leadership of all the Muslims in the Muslim world, becoming the only Muslim superpower. Bagaimanapun Perang Dunia Pertama yang meletus pada 1914 menyaksikan Empire Uthmaniyah gagal menyekat kemarahan kuasa Eropah yang diterajui British untuk menakluk Istanbul. Meskipun tentera Turki menang dalam pertempuran di Gallipoli pada 1915, tetapi percaturan kerajaan Uthmaniyah untuk menyebelahi kuasa tengah Jerman, Austria, Hungary dan Bulgaria merupakan satu kesilapan. Selepas tamat Perang Dunia Pertama pada 1918, golongan sekular di bawah pimpinan pegawai tentera Mustafa Kemal Atatürk melancarkan Perang Kemerdekaan Turki sebelum dilantik menjadi presiden pertama negara itu pada 29 Oktober 1923.
but the secularists won the battle because they had political power and they had the support of European countries. So they chose to secularize the country, and they did it somewhat violently. So they repressed the ulema. For example, they abolished the caliphate. A 1300-year-old institution was abolished like very quickly, so that Muslim peoples all over the world lost their symbolic. Antara dasar yang diperkenalkan rejim Ataturk termasuk menghapuskan sistem kehakiman, syariah dan pengasingan hal ehwal agama dan kerajaan. Ataturk juga menukar sistem pendidikan Turki yang selama ini berteraskan Islam. Definitely, we have a great history, thank God, and you are the part of that history. We were not the only ones having this history being that great. You had a deal of contribution to this. Turks and the others around here, the Middle East, we had a really good time for like before 200 years back. We had a great deal of developments in terms of Islam, in terms of jurisdictions and art and civilization. Kini sinar Islam kembali ke Turki. Ini terbukti dengan kemenangan Parti Keadilan dan Pembangunan Turki AKP dalam pilihan raya tahun 2002. AKP diasaskan setahun sebelum itu berdasarkan ideologi tradisi Islamnya, dan selepas hampir 100 tahun selepas Ataturk, rakyat Turki kini kembali ke Islam sekaligus membenarkan janji Rasulullah yang dibuat hampir 1500 tahun sebelum itu. Laporan Amin Hussaini Hafizi dan juru kamera Razin Khairuddin, Istanbul untuk Berita Al Hijrah.